Seterusnya kita pergi pada sifat manhaj yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kompromi dengan prinsip asas Islam. Nabi tak pernah ada kompromi, ada tawar-menawar, lembut hati dengan prinsip asas Islam. Antara prinsip asas Islam yang paling besar dan paling penting ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak memalingkan manusia daripada penyembahan kepada selain Allah hanya semata-mata kepada Allah. Ni tugas yang besar, bukan tugas yang senang dan enteng, tuan-tuan. Nak ajak orang lain yang mempunyai kepelbagaian ideologi, kepelbagaian fahaman dalam beragama, kepelbagaian kesyirikan, nak suruh buang semua ni, bubar semua ni, nafi semua ni, pakat ramai-ramai hanya lillahi ta'ala semata-mata. Bukan kerja mudah. Kerja Nabi nak buat itulah, nak buang bentuk-bentuk kesyirikan yang bermaharaja dalam masyarakat pada masa itu. Sebab masyarakat Arab ni pada masa itu dipenuhi dengan apa dia? Kesyirikan. Sebab mereka percaya kepada Allah tapi bentuk mereka ta'abbud, mengibadahkan Allah dengan cara adanya wasilah lain, iaitu berhala-berhala. Ada berhala nama Quran sebut kan, Lata, Manata, Uzza, Hubal, Isaf, Na'ilah, macam-macam nama. Bahkan dalam sejarah ketika pembukaan kota Mekah ada berapa ratus berhala hak duduk dalam Masjidil Haram? 360, tuan-tuan. 360 berhala. Akhirnya diriliskan oleh Nabi, disucikan oleh Nabi. 360 berhala tadi. Tapi walaupun Nabi dah sucikan, berhala ni makin tak ada ke sentiasa ada? Berhala ni orang tu suruh berhenti, Nabi pun rilis, Nabi pun cuci. Lani ni berhala tu makin kurang ke sentiasa ada? Bahkan sentiasa ditambah-tambah. Naik hak baru lagi banyak, naik hak baru lagi banyak. Maksudnya benda tu tak pernah kurang. Tu berhala hak zahir, hak nampak. Berhala hak batin pula lagi banyak. Berhala diri itulah, sombongnya, riaknya, sum'ahnya, angkuhnya, tu berhala diri. Hak ni nak kena pancung ni. Tu kan dalam syariat haji kan, sambil-sambil kita melontar tu, tolong lontar sekali, tolong pancung sekali. Kita lontar tu secara zahir, lontar batu, lontar syaitan lah kononnya, lontar syaitan, tolong kerak, tolong pancung, tolong buang sekali hak duduk dalam tu. Maksudnya waktu lontar batu tu niat sekali kita nak lontarkan apa? Sombong dalam diri aku nak lontar sekali riak dalam diri aku, sum'ah dalam diri aku, benda-benda tak elok dalam diri aku, ghibah, namimah, macam-macam, tolong buang sekali. Baik, kembali kepada persoalan kompromi tadi. Pernah terjadi dalam sejarah, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana pemuka-pemuka Quraisy datang bertemu dengan Rasulullah, membincangkan soal keimanan dan akidahnya. Akhir sekali mereka buat penawaran pada Rasulullah, boleh tak, wahai Muhammad, kita lakukan penggiliran, gile-gile. Contohlah, tahun ni dah aku pun berkerah, kamu pun berkerah, kita gile-gile. Maksudnya tahun ni kita sembah Allah kamu, Tuhan kamu tu, kami pun akan sembah Tuhan kamu tu juga, ikut cara penyembahan kamu. Kalau kata nak semayang, kita pakat semayang ramai-ramai. Tapi syarat dia tahun depan sembah pula cara kami. Ada berhala, kamu pun kena sembah berhala sekali. Tahun ketiga ulang balik, tukar. Nabi terima ke? Nabi tak terima. Nabi tolak kompromi ni, tuan-tuan. Sebab prinsip asas Islam hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang nak digilir dan diulang-ulang tu adanya bentuk kesyirikan. Kalau kira fair and square lah kan, kira adil, sikit kamu sikit, aku sikit, dari sudut keadilan tu. Tapi no, sebab prinsip tu terlanggar.
Kalau Nabi buat, seolah-olah syirik itu berlaku. Nabi membenarkan kesyirikan berleluasa. Mungkin tahun pertama syirik itu berjaya ditahan, tapi tahun kedua kalau pakak sembah berhala, jadi apa guna Nabi dakwah sebelum ni kalau dak tukar. Nasib baik Nabi tolak, Nabi tak ada kompromi. Kalau Nabi berkompromi, apa jadi tuan-tuan? Okeylah, fair and square, bolehlah. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kita ambil lah secara mudah. Ini bukan resis, ini bukan religious. Kita just perbandingan terbuka. Kita ambil agama dominan di Malaysia, Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Kita letaklah 5. Kalaulah ada kompromi, okey, tahun ni semua kita pakat mai masjid. Hindu pun kena mai masjid, ni semua mai masjid. Tokong-tokong, kuil-kuil, sinagog lengang, hening, tak ada orang. Semua Allahu Akbar, semayang ramai-ramai. Tapi tahun depan kena pergi church, kena pergi gereja. Hak tadi Allahu Akbar kena duk baca buku kecil dah, duk atas kursi dah ramai-ramai. Lalu orang New Zealand dah, tahun lepas hebat berselawat, tahun lepas Isra' Mi'raj, tahun ni sunyi masjid ni. Pasal apa ni? Oh, semua dah pergi kat sana. Dia pun pening kepala dah. Tahun ketiga semua duduk di kuil. Teng loceng contoh. Bukan ke Tok Imam sembahyang tarawih kita 2 tahun lepas kan ni? Nampak lain dah pakaian ni, contoh. Lepas tu pergi sekali lagi, lain pula. Bila pula agak-agak Allahu Akbar, tahun yang ke-6. Sebab gila punya pasal. Tahun yang ke-6 baru hidup balik masjid. Lepas tu ulang lagi. Kalau Nabi terima, itulah yang akan jadi sebagai perbandingan konon-kononnya. Tapi Nabi tolak. Inilah sebenarnya yang mereka nak buat. Mereka tak buatlah sampai tahap ni, tapi satu ideologi diterapkan kepada kita yang dinamakan pluralism, supaya menganggap semua agama tu sama. Jadi dalam pluralism, tak boleh sekali-kali kita nak menganggap agama kita lebih baik, lebih suci, lebih mulia daripada agama lain. Islam adalah agama yang suci, mulia dan terbaik daripada salah tu. Tak boleh kita nak kata macam tu. Orang Hindu tak boleh nak kata agama dia lebih baik daripada Buddha. Buddha tak boleh nak kata dia lebih baik daripada Kristian. Kristian tak boleh nak kata dia lebih baik daripada Yahudi. Yahudi tak boleh kata. Semua sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama ajar kebaikan. Jadi kalau semua sama, tuan-tuan, kalau kita nak anggap semua sama, semua diterima, tuan-tuan nak semayang lagi tak? Meletihkan diri 5 kali sehari, bangun subuh-subuh waktu yang sesak dan payah. Kalau semua sama, saya kata ni, tuan-tuan nak semayang lagi tak 5 kali sehari? Buat apa 5 kali sehari? Pilah hak sekali seminggu, hari Ahad saja. Pasal apa? Semua sama dan semua diterima. Sama je. Lepas tu nak lagi mudah, cucuh colok kan? Paling mudah. Pasal apa ni? Berhenti semayang, tak pergi gereja buat ni. Kan semua sama. Semua sama je. Buat ni pun sama. Tapi orang hak duk laungkan sama-sama tu lah, kalau kita minta tukar, tak berani pun. Hak mana kata sama tadi? Oh, semua agama sama je. Baik, sekarang ni, kalaulah kamu tu Hindu, hak kata sama tadi, dah sama, cuba try masuk Islam. Dah sama kan? Dah sama. Tak ada beza. Try masuk Islam. Tapi dia buat ke tak? Dah kata sama tadi. Dah dia kata sama. Dia Hindu, cuba masuk Islam. Sama je. Dia buat tak? Tak buat pun. Hak kata Buddha tadi, semua sama. Berani tak try masuk Islam? Dia tukar tak? Tak tukar. Hak dalam keadaan duk laung sama tadi, kalau suruh tukar, tak tukar pun. Tapi dia nak ada cara tersendiri melalui pluralism. Dia nak rendahkan Islam tu. Nak suruh bagi sama je semua. Jadi tak ada kelebihan satu agama atas agama yang lain. Licik tuan-tuan, licik. Okey, tu bab kompromi. Kita dah perhati elok-elok benda-benda macam ni. Jangan mudah tersesat dengan
dakyah-dakyah, pemikiran-pemikiran dan ideologi yang halus seperti ini. Nak pukul 9 baru 2. Tak apa kan? Tak apa, sekali-sekala. Sebab malam lah ni duduk negeri 9 ni. Lepas ni negeri lain dah.